Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang tekanlah button subscribe dan juga butang loceng kat bawah tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak-banyak. Terima kasih daun keladi lah orang cakap, kepada seluruh geng puaka yang sudi hadir pada malam semalam. Sebab apa? Sebab Zaf Fit Santai Chill, Zaf bersama Santai Chill berkongsi pengalaman-pengalaman seram, dan Zaf harap korang terhibur dengan part yang pertama, dan nanti kan Santai Chill rilis bahagian yang kedua. Aku harap korang terhibur dan kekal setia bersama Zaf Channel. Okey, dah kita dah berhibur dah pada malam ni. Apabila kita dilanda kesempitan hidup, kadang-kadang ada sesuatu perkara yang kita terpaksa lakukan walaupun kita tak rela hati, tetapi disebabkan terdesak, engkau terpaksa juga meminjam duit. Meminjam duit daripada siapa? Kalau meminjam duit daripada cara yang betul, melalui bank ke, bank Islam ke, tak apa juga. Tapi kadang-kadang tak semua orang dapat dibantu oleh bank. Engkau dah susah kan, engkau dah terdesak, kepala otak kau dah serabut apa semua, engkau pun meminjamlah kepada along-along ataupun peminjam-peminjam yang tidak berdaftar ni. Dan telah berlaku sesuatu kejadian kepada Pakcik Jali. Jadi aku harap korang dah bersedia untuk dengar kisah pada malam ni. Ayo guys, kita tak nak lagi masa, keseraman level pisang pada malam ni dalam malam puaka. Dalam kehidupan ini, bukan segala-galanya indah. Walaupun engkau kadang-kadang baru lahirkan anak ataupun dengan tak berdosa, dengan tak bersalah, masih suci lagi, dia ingatkan, aku lahir di dunia ini, memang senang hatiku. Tetapi bila waktu kecil pun kau dah ada masalah, bila kau besar lagilah banyak masalah. Kadang kita asyik fikir bila kita dah kecil, bila kita bersekolah, itulah masalah kita yang paling besar. Sedangkan masalah yang sebenar apabila engkau dah ada banyak tanggungan ataupun tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada engkau sendiri. Bila kau dah kahwin, kau nak kena tanggung anak bini engkau. Bila kau dah ada rumah sendiri, kau nak kena bayar bil elektrik, bil air, bil segala bil lah, yang membuatkan kehidupan korang daripada senang lenang, kadang-kadang tu dah makin sempit, dah makin sempit. Lagi malang pula apabila korang kena buang kerja ke, korang buka bisnes korang pula lingkup bermacam-macam masalah, dan itulah yang aku panggil terdesak. Bila seseorang dalam keadaan terdesak ni, dia dah tak fikir dah man. Kau dah tak boleh cakap dah, yang kau pergi pinjam halung apa hal? Sebab tak terkena dekat batang hidung kau. Kalau dah terkena, baru kau tahu orang yang terdesak ni sanggup melakukan apa sahaja. Especially kalau bab-bab duit ni, nak pinjam bank susah, kau nak kena isi borang lah. Kadang-kadang tu bukan isi borang yang susah, kau pergi bank ada 5 kaunter yang buka 1 je dekat Malaysia ni. Aku jam lah, aku tak tahu apa hal lah kan. Kenapa kaunter buat 5 kalau yang buka 1? Better buat 1 je. Tetapi kita tak nak cerita pasal bank. Malam ni yang aku nak berkongsi dengan korang, dalam banyak-banyak pinjaman, dalam banyak-banyak along, kita ada along macam-macam nama kan. Along Dragon nama lah, Ayahanda lah, Abah Long lah, lepas tu ada kongsi gelap Cina lah. Dalam semua kongsi-kongsi gelap tu, ada seorang nama dia tengah memuncak naik, dan dia dikenali sebagai Jeff. Jeff ni seorang peminjam ataupun along lah, aku senang cakap. Dia ni kalau nak cakap pasal isu pinjam wang memang senang, tetapi kalau engkau tak bayar hutang ataupun engkau tak bayar balik pinjaman yang diberi kau oleh Jeff ni memang malang sekali lah. Kalau aku nak ceritakan kejahatan si Jeff ni, kau bayangkan sejak daripada kecil lagi dah jahat dah ada ciri-ciri jahat dah. Bapak suruh pergi masjid, dia pergi melepak. Bapak suruh pergi tuition, dia pergi merempit. Daripada kecil dia dah ada ciri-ciri kejahatan tu. Solat tak payah cakap lah, solat entah ke mana. Puasa kadang-kadang, puasa apa orang cakap, puasa setengah hari je. Bila dah tengah hari tu, member dah berbuka lah, Allahumma
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Minum air sirap. Untunglah, alhamdulillah aku dapat kat tahan. Lama juga aku tahan puasa ni. Padahal baru pukul 12 tengah hari, Man. Itulah perangai si Jeb ni. Dan apabila dia dah menjadi seorang alung ataupun aku cakap gangster kongsi gelap ni, lagilah bertambah teruk perangai si Jeb ni. Siapa yang tak bayar hutang dia, sama ada mati, kena bunuh dengan budak-budak si Jeb ni, ataupun anak-anak dara orang yang mana ada keluarga kan. Contoh bapak dia pinjam duit, tetapi bapak dia ada anak perempuan yang cantik-cantik, Jeb ni akan suruh anak-anak buah dia colek anak-anak dara orang ni untuk jadikan apa? Kadang-kadang tu untuk jual organ. Na'udzubillah, teruknya. Dan yang lagi teruk, untuk pemuas nafsu si Jeb ni. Jeb ni akan puaskan nafsu dia dengan anak-anak orang yang tak bayar hutang dia. Dan kalau korang nak tahu perangai si Jeb ni macam mana, korang tengok je lah sedutan ni. Korang boleh bayang dah kekejaman diri si Jeb ataupun gangster yang paling besar dekat area Kuala Lumpur, guys. Kemana saja was ini, tak kira masa was ini. Bos. Bos, ular raja. Was ini segalanya. Aduh, paku pakis. Hidup tak boleh menyenangkan aku lah. Apa yang kau nak ni? Apa cerita ni? Memekak je pagi-pagi ni. Bos, saya dah kutip hutang tadi. 5 orang dah bayar, bos. Chong dah bayar. Lepas tu Pakcik Zainal pun dah bayar. Pakcik Yusof dah bayar. Lepas tu kedai Linggam tu pun saya dah settle dah. Saya dah bakar dah. Macam yang bos suruh. Tapi banyak lagi ni list dia, bos. Macam mana nak settle ni? Kalau gua dah ambil lu sebagai pekerja gua, Paku Pakis, lu jalankan tugas lu lah. Macam biasalah, ini ulam raja lah. Siapa tak ada kenal sama gua? Siapa yang bayar hutang? You cuba bacakan sikit list nama penghutang siapa? Wah, jahat mesti gelap memang. Okey, jap. Okey, bos. Betul lah. Bos hire saya kan. Saya orang kanan bos, takkan buat malu. Pakcik Yusof dah bayar. Okey, Pakcik Yusof dah bayar di Pak Tam 5,000 bos. Dia nak beli PS5 dia agak. Dia pinjam tak bayar lagi. Ni dah 2 minggu lah bos. Lepas tu Makcik Saleha 6,000. Lepas tu Iskandar ni dia beli sofa baru bos, 15,000 bos. Tapi dia cakap minggu depan. Dia dah due dah ni, dah sebulan dah, tapi dia cakap minggu depan dia nak bayar bos. Lepas tu Kak Ram. Kak Ram. Kak Ram ni banyak agak. Dia cakap bisnes tudung. Dia nak eksport ke Hong Kong. Ini banyak, 20,000 bos. Kak Ram bos. Kita attack dia nak. Kak Ram. Jangan. Itu orang tua. Tak apa. Dia you potong. Paku Pakis. Dia potong. Dia kira settle saya. You jangan. Wah, walaupun ulam raja. Itu Kak Ram. Kalau dia bebel dengan you. You punya telinga mau pekak tau. Tak ada. Sekarang ni, nama-nama hutang tu macam biasa lah, Paku Pakis. Anak dara dia orang, kasih ratah sedap-sedap lah. Anak dara, kasih ratah sedap-sedap. Yang mana tak ada anak dara, lu kasih panggal dia orang punya kepala lah. Lu cerita apa lagi? Ini malam, mau lu ajak budak-budak kita bergedil semua tu. Lu pergi rumah Pakcik Jali sekarang. Mau dia settle punya hutang. 2 bulan 10,000 Macam ni miskin lah gua. Pakcik Jali tak kenal lagi. Spek ni bos susah sangat. Ini ulam raja lah. Ini nampak ni. Kepala Pakcik Sameon lepas dah penggal. Dengan kepala dia ni lah aku buat minum je darah dia. Nak ganas tak ganas. Sekarang ni tinggal tengkorak je Pakcik Sameon kau. Sekarang
Pergi rumah Jali. Wah, cakap lu pergi rumah Jali, minta segala hutang gua. Gua mau duit gua ini malam juga. Begitulah betapa teruknya perangai si Jeb ataupun lebih dikenali sebagai Ulam Raja. Nama dia pun dah boleh buatkan sesiapa yang mendengar rasa goyang tu. Bukan sebab ulam tu, tetapi sebab raja tu. Siapa yang tak ikut cakap raja? Siapa yang derhaka kepada raja, memang settle lah hukuman dia, memang matilah. Sama juga macam si Jeb ni. Dan disebabkan Pakcik Jali dah pinjam hampir 10,000 dan dah 2 bulan dah Pakcik Jali tak bayar hutang, cuba melarikan diri. Jadi salah seorang anak buah si Jeb yang lebih dikenali sebagai Bergedil ni pun pergilah ke rumah Pakcik Jali. Bila sampai kat depan rumah Pakcik Jali je, Bergedil pun ketuklah sekuat hati. Ta 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 ta. Woi, Pakcik Jali, buka pintu ni. Ta 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 ta. Hei, engkau ni aku pecahkan pintu ni nanti. Lepas tu Pakcik Jali pun buka lah secara perlahan. Ni badan dah terketar ni. Kesian Pakcik Jali. Dah umur 50 lebih. Dah nak dekat 60 dah. Datang pula Bergedil ni. Bergedil ni pula perwatakan dia. Dia ni kira orang kanan Ulam Raja ataupun si Jeb ni. Memang badan besar gila. Lepas tengok Pakcik Jali macam tu, belum apa-apa lagi, Bergedil ni terus cekak ni leher Pakcik Jali. Angkat Pakcik Jali. Dan Bergedil tu cakap, engkau ni kan, aduh, memang tak sedar dia untung lah. Bos aku dah kasih kau muka pun dah cukup baik tau. Sekarang ni aku tak tahu bila yang kau nak bayar hutang. Lalu Pakcik Jali pun dalam keadaan tak bermaya tu, Nak, jangan buat pakcik macam ni nak. Pakcik ada keluarga nak, jangan macam ni. Pakcik nak jaga anak perempuan pakcik. Bukan pakcik tak nak bayar, tapi 10,000 tu banyak sangat. Lalu Bergedil pun tak ada simpati. Hati dia dah kering dah. Dia pun terus cakap kat Pakcik Jali, tahu pula banyak. Inilah perangai orang kita. Time nak pinjam pandai pula engkau kan, laju je engkau. Tapi bila nak bayar macam-macam alasan kau kasih. Sekarang ni aku tak kisah. Tugas aku nak kena menjawab dengan Ulam Raja tu, dengan bos aku. Sekarang ni kau bayar. Berapa kau ada, kau bayar je. Kalau tak, settle hidup kau. Anak kau pun aku tengok sedap je. Lalu Pakcik Jali pun merayu berkali-kali. Ya Bergedil, pakcik bayar. Tapi nantilah, pakcik bayar bulan-bulan boleh tak? Sikit-sikit, RM50 ke? Oi, RM50. Terus Bergedil ni berdebik sekali kan. Muka Pakcik Jali dah bengkak dah kat sini. Pakcik Jali pun dah sepet-sepet dah mata dia. Lalu Bergedil cakap, engkau pinjam 10,000, kau nak bayar RM50 sebulan. Kau ingat apa ni? Tempat apa? Peminta sedekah ke? Engkau ni. Tak ada. Aku tahu minggu depan aku datang, kau bayar segala hutang yang kau pinjam kat bos aku. Kalau tak, engkau tahu je lah perangai aku macam mana kan. Aku ni bab meratah anak dara orang. Memang nombor 1. Lalu lepas dah diugut macam tu, Bergedil ni pun berlalu pergi naik basikal. Alamak, gangster badan besar tapi naik basikal. Aduh, sebab apa? Sebab si Jeb ni walaupun dia bos, walaupun ada banyak orang budak-budak dia kan, kedekut tak hidung masin kau. Alamak, geram je. Belilah kan motor ke apa. Ini tak ada hadiah kan pekerja ataupun orang kanan dia naik basikal je. Bergedil ni badan besar pun kayuh je lah. Alah, comel je kan Bergedil ni. Lalu Bergedil pun balik. Pakcik Jali dah runsing dah. Macam mana aku nak bayar hutang ni? Alah, nanti habis anak dara aku si Jeb ni ambil. Dan disebabkan Pakcik Jali terlalu takut, dia memang tak mampu. Minggu depan nak kena ada sedebuk 10,000. Mana dia nak cari duit? Pakcik Jali pun melarikan diri. Hampir 2-3 bulan budak-budak Jeb ataupun budak-budak Ulam Raja ni Bergedil semua cari dia merata tempat mana keadaan Pak Jali, sehinggakan Jeb ataupun lebih dikenali sebagai Ulam Raja ni dah bengkak dah. Lalu Jeb pun cakap kat pekerja-pekerja dia ataupun budak-budak dia, sekarang ni aku geram betul lah. Aku hire korang, aku bayar korang semua. Pantang lah, tak pernah seumur hidup aku orang tak bayar hutang aku. Tak pernah ada orang sanggup derhaka dengan Ulam Raja sampai tahap korang hajar macam ni. Aku tak kira. Aku dah lapar sekarang ni. Aku tak nak anak dara orang lain.
Aku nak anak Pakcik Jali. Aku nak anak Pakcik Jali. Biar Pakcik Jali sedar diri dia. Siapa yang lari daripada ulam raja akan terima akibat yang amat dahsyat. Hei, lu ingat lu siapa? Esok ini KL akan kiamat lah. Itulah yang diungkapkan oleh si Jeb ni. Walaupun dia cilok ataupun dia ambil ayat tu selepas dia tengok ke Gangster, tetapi dah ayat tu nampak gempak, nampak menakutkan. Lalu Jeb pun mengarahkan budak-budak dia bergedil, pucuk, paku pakir semua pergi mencari Pakcik Jali untuk mendapatkan anak dara Pakcik Jali sebagai tebusan ataupun sebagai tempat pemuas nafsu. Selepas Jeb arahkan budak-budak dia bergedil, pucuk, paku pakis pergi mencari di mana Pakcik Jali berada, dikatakan adalah satu malam ni tiba-tiba bergedil ni rasa dia nak pergi ke rumah Pakcik Jali. Dia nak tengok sama ada Pakcik Jali ada tak dekat rumah. Manalah tahu Pakcik Jali dah lari, dia balik kejap ke kan. So bergedil pun pergilah. Dia gerak dalam pukul 9 malam dah nak pukul 10 macam tu. Sampai je di rumah Pakcik Jali ni, bergedil ni usyak daripada tingkap kan. Keadaan dalam rumah gelap je. Sebabkan bos dah marah, sebabkan dia takut, jap kang, kalau aku tak masuk ni, kalau aku datang sini aku tak dapat si Jali ni malam ni, hoi mati aku kena dengan bos aku ni. Jadi bergedil tak fikir panjang, pintu rumah Pakcik Jali ni, sebabkan badan si bergedil ni besar, berdebam, dia rempuh je, terbuka luas. Lalu bergedil pun masuk ke dalam rumah Pakcik Jali yang dah usang buruk apa semua tu. Dia tengok keadaan sekeliling kan. Gelap je kan. Beberapa kali bergedil ni jerit nama Pakcik Jali. Jali! Pakcik Jali! Mana engkau? Hei, jangan lari. Hei, dah macam apa pula? Hei, macam tu kan. Hei, wakau-wakak. Wakau-wakak. Hentam je lah, Mat. Asyik sasul je lidah ni. Geram pula aku. Hei, Pakcik Jali, aku datang ni. Malam ni mati engkau. Mana engkau? Lalu dah menjerit terlolong terlalang macam tu. Bergedil ni pun bom sepak satu-satu pintu bilik yang ada kat dalam rumah Pakcik Jali ni tau. Pintu pertama terbuka, bom. Dia tengok, okey, tak ada. Sunyi sepi je. Pintu kedua pula dia sepak, bom. Okey, tak ada orang ke? Mana Pakcik Jali ni kan? Bergedil dah geram dah. Bila dia nak sepak pintu ketiga je, sebaik saja pintu ketiga tu terbuka, alangkah terkejutnya bergedil ni. Bukan terkejut, tetapi dia macam happy sedikit. Sebab apa? Sebab dia nampak dalam bilik tidur tu, dekat atas katil ada seorang perempuan yang berpakaian serba merah. Memang rambut ulit mayang punya panjang, memang cantik, duduk membelakangi dia. Dekat bucu katil tu perempuan ni duduk je kat situ. Jadi bergedil dah tergelak besar dah. Ada bapak pun bodoh macam ni. Umpama orang ngantuk di sorong bantal lah. Sayang, tunggu abang datang ke? Bergedil cakap macam tu sebab bergedil dia terkejut. Pakcik Jali sanggup tinggalkan anak dara dia seorang diri dalam bilik, tengah duduk comel-comel macam tu kan. Dah lah perangai bergedil ni pantang nampak anak dara orang. Lagi-lagi pula si Jeb ni dah kasih green light pula. Kalau dapat anak dara dia ni, engkau pemuaslah nafsu kau puas-puas kan. So bila dah ternampak anak Pakcik Jali duduk seorang diri dalam bilik tu, bergedil ni dah rancak berdosa masuk dalam bilik tu kan. Dengan rakus macam tu kan. Sayang, abang datang ni. Dan semakin dia menghampiri wanita ni, tiba-tiba dia terdengar wanita ni tengah bersenandungkan satu lagu ataupun tengah humming satu lagu. Lagu dia lebih kurang macam ni.
lagu macam tu punya halus bagi telinga si Bergedil ni. Alamak merdunya. Lalu Bergedil pun cakap lah dekat anak Pakcik Jali ni. Memang hang tunggu aku. Geramnya aku. Merdunya suara. Lagi merdu suara nanti bila kita bersama. Oh, Bergedil ni dah gatal dah. Oi, geram je kan. Tak padan dengan gemuk, tak padan dengan besar tu. Oi, nafsu pun nafsu kuda aku boleh cakap. Dia pun dah makin hampir dan dia pun peganglah bahu anak Pakcik Jali yang perempuan ni. Lalu dia nak baringkan, dan apabila dia baringkan, tengah dia buka baju tu, yalah scene ni kalau korang bayang je lah sendiri kan. Kan nanti korang cakap, Zaf ni apalah, budak-budak tengok lah. Okey, aku just cakap je. Si Jali ni buka baju, dia nak dengan anak Pakcik Jali tu. So tengah dia nak baring ke anak Pakcik Jali tu, nak buka baju kan, tiba-tiba Bergedil ni baru nampak wajah sebenar anak Pakcik Jali ni. Dan alangkah terkejutnya, Bergedil ni terus menjerit, Allahu Akbar. Sebab apa? Gangster-gangster pun baru tadi nak pemuas nafsu lah, abang datang lah. Tiba-tiba bila dah terkejut macam tu, baru ingat Tuhan, Allahu Akbar. Itulah yang terpacul daripada mulut si Bergedil ni. Sebab apa? Sebab kalau korang nak tahu, apabila Bergedil ni nampak je wajah wanita yang dikatakan anak Pakcik Jali ni, muka ataupun wajah wanita ni tidak mempunyai biji mata guys. Hanya ada lubang saja, biji mata tak ada. Mulut yang tersenyum dengan lebar, dan agak-agak lidah dia menjelir ataupun terjelir dengan begitu panjang sambil memandang ke arah Bergedil. Dan wanita ataupun susuk tubuh lembaga ni masih menyanyikan lagu yang sama dalam keadaan mata tak ada, lidah terjelir tu. Tak payah buat lah, hodoh pula muka aku kan. Nanti korang screenshot lah apa semua kan. So bila dah keadaan macam tu, Bergedil ni pun jerit sekuat hati, dan boom, tiba-tiba Bergedil ni jatuh pingsan. Dan kejadian ni hanya diketahui oleh bos ataupun ulam raja ni apabila 2 hari Bergedil dikatakan tidak pulang ke rumah. Bergedil tidak datang berjumpa dengan si Jeb ni. Lalu Jeb pun telah menanyakan soalan yang sungguh menakutkan kepada budak-budak dia. Di mana Bergedil? Adakah dia sanggup belot? Adakah dia makan seorang? Aku nak tahu mana Bergedil sekarang ni. Perutusan berdarah ku terima, gugur kuntum di tengah halaman. Medan ini ku rasakan sepi. Pakis, apa cerita sekarang? Wah, suruh lu cari tu Bergedil lah. Betul ke? Apa cerita? Mana dia? Ampun, ulam raja. Ampun. Bos, saya dah check lah, bos. Saya dah check. Bergedil bukan belot macam mana yang bos sangka kan? Bukan bos. Saya pun berhati lah, bos. Nak beritahu bos sebenarnya hal yang sebenar. Sebab budak-budak kita dah check lah. Rupanya Bergedil. Ya, wah tak nak suka. Ini macam lu cakap susah. Nanti lu dengan lu punya keluarga wah kasih settle, lu tahu tak? Sekarang ni wah tanya lu lagi sekali. Apa jadi dekat Bergedil Dia okey ke tak okey sebenarnya? Dia mau belot sama gua ke apa sekarang? Bukan bos, bukan. Bergedil tak tu. Bergedil tak belot dengan kita bos. Dia orang paling setia. Dia dah mati bos. Budak-budak kita jumpa dia kat rumah Pakcik Jali bos. Biji mata dia duduk belah tak ada bos. Bos, saya pun takut bos. Saya pun tak sangka Pakcik Jali sanggup bunuh kawan kita bos. Kawan baik saya bos. Bos dah anggap dia macam adik kan. Biji mata dia tak ada bos. Budak-budak kita jumpa dah lama dah rupanya. Dah dekat 3 minggu dah. Apa? Dia dah mati bos. Lu cerita apa ni? Mati, mata tak ada. Lu biar betul, aku Pakis. Macam mana dia boleh mati? Pakcik Jali
Pakcik Jali ni mesti kerja Pakcik Jali ni. Aku dah agak bergedil macam adik aku ni. Kau biar betul Pak Pakis. Alah, macam mana dia boleh mati? Air mata pun dah keluar tau. Macam mana dia boleh mati? Saya tak tahu bos, saya tak tahu. Bunga kantan budak-budak kita yang jumpa. Bergedil dah mati bos. Biji mata dia dah tak ada bos. Saya pun tak percaya bos. Pakcik Jali sanggup bunuh budak kita. Setakat ni tak ada lagi bos orang yang berani mencabar kumpulan kita bos. Bos, apa yang kita nak buat sekarang bos? Kita lari nak bos. Tak payah lawan Pakcik Jali lah bos. Saya pun takut bos. Tak ada kira. Wah, mau lu cari sampai dapat. Lu pergi panggil budak-budak kita. Itu daun ketumbar, itu bunga kantan. Dengan you, Baku Pakis, kita ramai-ramai pergi cari itu Pakcik Jali. Sampai hati dia bunuh bergedil. Itu dah macam adik aku sendiri tau. Gua mau settle ini malam juga dengan itu Pakcik Jali. Selagi tak jumpa, wah tak boleh tidur aman. Dia dengan keturunan dia, wah kasih masuk itu neraka, lu tahu tak? Siapa berani lawan dengan gua? Ha? Oh, macam Rosyamno kan? Selepas tersebarnya berita yang amat mengejutkan si Jeff ni, kematian orang kanan dia sendiri iaitu bergedil ni, kalau mati saja tak apa, mati di dalam rumah Pakcik Jali, dan nak bertambah teruk keadaan mayat si bergedil ni, kedua-dua biji mata dia seolah-olah dicongkel keluar. Memang cukup tragis, memang cukup menyayat hati. Lalu Jeff ataupun lebih dikenali sebagai Ulam Raja tak buang masa, dia hantar semua budak-budak dia, budak-budak orang kanan apa semua untuk mencari Pakcik Jali, semata-mata si Jeff ni ingin menuntut bela di atas kematian kawan dia. Paku pakis, bunga kantan, daun ketumbar, orang-orang dia semua tengah bebas ataupun tengah liar mencari Pakcik Jali di serata Malaysia ni. Pergi ke Kedah, pergi Pulau Pinang, pergi Negeri Sembilan, tetapi masing-masing tidak menjumpai di mana Pakcik Jali berada. Dan selepas 2 minggu mereka puas mencari di serata Malaysia ni, masih tidak menjumpai Pakcik Jali. Lalu Ulam Raja ataupun Jeff ni lagilah panas hati. Di dalam hati dia dah tak boleh tunggu lah. Lalu dia pun buat pertama kalinya, biar aku sendiri di mana Pakcik Jali tu. Dan kalau aku jumpa dia, aku tak cerita banyak. Dengan tangan ni juga aku akan rodok perut dia. Aku akan bunuh Pakcik Jali. Kuang hajar, engkau dah pinjam duit aku. Kalau engkau tak bayar, aku boleh bebaskan kau lagi. Tetapi disebabkan engkau telah bunuh kawan baik aku sendiri, iaitu bergedil yang memang comel tu, bak kata pepatah, hutang darah dibayar darah. Lalu Jack pun dia sendiri akan pergi cari Pakcik Jali sehingga ke lubang cacing. Cumanya sementara si Ulam Raja ataupun Jeff ni pergi mencari Pakcik Jali, ada berita yang agak menakutkan ataupun yang menggemparkan diri si Jeff ni sendiri. Dikatakan selang 2 hari selepas Jeff ni keluar pergi mencari Pakcik Jali, dikatakan anak buah si Jeff yang diberi gelaran Bunga Kantan ni ditemui mati di dalam rumah dia sendiri dalam keadaan yang sama, nasib yang sama macam bergedil mati, iaitu kedua-dua biji mata dia dah hilang guys, dan tak tahu apa sebab, apa punca yang boleh menyebabkan kematian Bunga Kantan ni. Dan selepas kematian Bunga Kantan ni, lagi membara-bara lah hati si Jeff ni, sebab bagi dia tak kisah siapa bunuh, dia tahu ini mesti perbuatan tak lain tak bukan perbuatan Pakcik Jali. Pakcik Jali seolah-olah mencabar si Jeff ni. Tak pernah lagi sepanjang Jeff menjalankan operasi kongsi gelap dia, seramai 2 orang anak buah dia dibunuh dengan begitu kejam. Dan itu tak menyedihkan lagi. Selang lagi seminggu pula, ketumbar pula mati, dan mati dalam keadaan yang sama yang cukup mengerikan. Dan itu telah membuatkan si Jeff ni, walaupun dalam hati si Jeff ni membara-bara untuk membalas dendam terhadap Pakcik Jali, tetapi dia ada terfikir juga macam
macam mana Pakcik Jali boleh bunuh kesemua anak buah dia yang merupakan ganas-ganas, yang merupakan gangster-gangster yang terhebat pada zaman ni. Bunga Kantan tu bukan kaleng-kaleng, Mat. Dia ada taekwondo. Walaupun Bunga Kantan tu seorang perempuan, tetapi dalam satu perlawanan dia pernah kalahkan seramai 5 orang lelaki yang berbadan sasa tau. Tetapi yang peliknya, macam mana Pakcik Jali yang dah umur 60 tahun tu boleh bunuh dengan senang je Bunga Kantan tu. Lepas tu ketumbar pun mati, lepas seorang-seorang mati. Lama-lama Jeb ni dia tinggal seorang je. Lalu Jeb pun masih meneruskan misi yang sama dan akhirnya selepas sebulan, selepas penat lelah si Jeb ni mencari Pakcik Jali, akhirnya Jeb ni pun jumpa Pakcik Jali. Pada masa ni Pakcik Jali duduk di satu rumah usang yang betul-betul terletak dekat sempadan di antara Kelantan dan juga Thailand. Ada satu rumah usang yang terletak betul-betul kat dalam hutan dan dekat situlah pertemuan empat mata di antara Jeb dan juga Pakcik Jali. Dan Jeb sebelum dia membunuh Pakcik Jali, dia ingin tahu jawapan yang sebenar. Kenapa dan bagaimana engkau mampu bunuh semua anak buah aku? Dan engkau yang pertama kali memberi cabaran kepada aku, seakan-akan engkau ni bukan biasa-biasa, man. Setibanya Jeb betul-betul di hadapan rumah Pakcik Jali, Jeb tak buang masa. Dengan hati yang membara, dia terus pecahkan pintu rumah tu dan dia nampak Pakcik Jali tengah duduk bersila kat dalam rumah tu dan hanya relax je, tenang je apabila Pakcik Jali ni nampak si Jeb yang tengah memegang parang yang muka memang bengis gila. Lalu Jeb pun terus cakap kat Pakcik Jali, "Weh lah habau, akhirnya aku jumpa juga engkau. Akhirnya aku dapat juga melunaskan, aku dapat juga membalas dendam di atas perbuatan kau. Engkau yang orang pertama bunuh semua anak buah aku takkan lepaskan kau. Orang tua, sebelum aku tarik nyawa kau, sebelum roh kau bercerai daripada jasad, aku nak dengar daripada mulut kau sendiri. Betul ke semua ni perbuatan kau?" Lalu Pakcik Jali pun hanya memandang sinis sahaja kepada Jeb dan Pakcik Jali pun cakap, Jeff, ataupun orang panggil kau ulam raja. Engkau tak cukup raja, Jeff. Engkau lupa ke, Jeff? Engkau tak ingat ke muka ni? Engkau tak ingat ke muka ni lah yang engkau pernah seksa 20 tahun yang lepas? Engkau lupa ke siapa aku yang sebenarnya, Jeff? Cuba kau tatap muka aku betul-betul. Berani engkau datang ke rumah ni. Lalu Jeff pun agak tersentak apabila Pakcik Jali dengan tenang boleh melawan cakap dia. Dan Pakcik Jali cakap, "Engkau macam tak muka aku 20 tahun lepas?" Lalu Jeb pun amatilah muka Pakcik Jali ni kan. Mana aku nampak mangkuk ayun ni aku tak ingat lah. Dalam hati si Jeb pada masa tu, aku tak kisah pun apa alasan kau. Sekarang ni better kau bagi tahu aku satu je. Betul ke kau yang bunuh anak buah aku semua sebelum parang ni sampai kat leher kau? Lalu Pakcik Jali pun akhirnya memberitahu sesuatu perkara yang amat mengejutkan si Jeb ni. Pakcik Jali cakap, "Sebelum engkau nak tarik nyawa aku tak kisah mati. Aku memang dah tahu yang kau akan datang pada malam ni. Tetapi kau kena ingat, Jeb, semua ni jadi disebabkan kau. Engkau dah lupa, Jeb." "Engkau betul-betul lah habau tak sedar diri lah. Engkau panggil aku lah habau. Engkau ni lagi bangsat. Engkau ni lagi setan daripada setan, kau tahu tak?
Engkau tak ingat ke 20 tahun yang lepas aku pernah pinjam duit daripada engkau? Tapi apa yang kau buat? Selepas aku dah bayar langsai hutang kau, engkau bunuh isteri aku. Kau lupa, engkau bakar rumah aku. Anak aku si Sheila, engkau rogol dia, engkau perkosa dia dengan anak-anak buah kau. Kau lupa ke Jeb? Engkau tinggalkan aku sebatang kara. Engkau rampas keluarga aku daripada diri aku sendiri. Dan hari ini, walaupun nyawa aku bakal melayang kejap lagi di tangan kau, tetapi aku puas hati, Jeb. Aku puas hati. Selagi aku bernyawa, Jeb, aku akan cari kau sampai ke lubang cacing, Jeb. Hei, bak kata pepatah, manikam tak pernah lupa maniam. Aku main sebutnya nama orang. Senanglah, pepatah yang senanglah kita ambil, Jeb. Kacang tak pernah lupakan kulit. Aku tak pernah lupakan khianat yang kau pernah buat dekat aku, Jeb. Dan disebabkan dendam aku ni, Jeb, engkau bakal mati di tangan aku sendiri, Jeb. Kita berdua akan mati bersama-sama, Jeb. Sebab kalau engkau nak tahu, anak-anak buah kau semua aku yang bunuh, Jeb. Dan memang betul, aku bukan kaleng-kaleng. Aku bukan biasa-biasa, Jeb. Aku ni merupakan seorang bomoh. Dan disebabkan engkau telah membunuh isteri dan juga anak aku, Jeb, bak kata pepatah, kacang tak pernah lupakan kulit. Aku gunakan segala ilmu yang aku ada semata-mata supaya anak aku boleh membalas dendam kepada engkau dan juga seluruh kawan-kawan kau yang telah hancurkan hidup anak aku. Dan mesti kau tertanya-tanya, Jeb, macam mana pula anak Pakcik Jali boleh hidup balik? Kan aku kata tadi, dengan ilmu yang aku ada, anak aku hidupkan kembali. Dan yes, malam ni engkau bakal menerima nasib yang sama dengan kawan-kawan kau. Anak aku sendiri akan rampas, akan seksa engkau sampai engkau mati, Jeb. Aku takkan benarkan engkau terlepas daripada nasib engkau sendiri. Dan akhirnya engkau telah termasuk ke perangkap aku, Jeb. Dan sebaik saja Pakcik Jali cakap macam tu, Jeb ni parang yang dia pegang dah terlepas dah. Satu badan dia dah menggigil. Ketakutan dah. Dia dah menggigil. Dia dah tak tahu apa nak buat dah. Disebabkan perbuatan dia 20 tahun lepas, Jeb ni boleh pula terlupa dalam ramai-ramai orang yang dia bunuh tu. Dalam ramai-ramai anak gadis yang dia perkosa, rupa-rupanya salah seorangnya adalah keluarga Pakcik Jali ni. Dan disebabkan Pakcik Jali ni dah macam setan kan, dah bergelak ketawa, si Jeb ni pun dah memang takut dah. Anak engkau hidup balik nak balas dendam. Sebaik saja Jeb nak berlari keluar daripada rumah tu, tiba-tiba betul-betul di hadapan pintu, Jeb nampak kembali susuk tubuh yang pernah dia perkosa. Susuk tubuh dengan wajah yang teramat menggerunkan. Jeb ni memang takut gila. Biji mata wanita ni tak ada, kedua-dua belah, dengan lidah terjelih panjang macam tu. Dan suara wanita ni sama juga macam mana si bergedil tu dengar. Dia menghamingkan lagu. Dan malam itulah menjadi saksi Jeb menjerit sekuat hati. Dan akhirnya Jeb ditemui mati. Selepas seminggu kemudian, pihak polis datang ke rumah Pakcik Jali tu. Pihak polis menjumpai mayat si Jeb dalam keadaan terbujur kaku, lidah terjelih dan kedua-dua biji mata si Jeb ni
telah hilang, guys. Wallahu alam, tak tahulah betul ke pembunuhan ataupun Jeb tu mati oleh kerana anak Pakcik Jali ni sendiri yang telah membalas dendam di atas perbuatan si Jeb bersama rakan-rakan dia, ataupun kemungkinan besar ini merupakan perbuatan Pakcik Jali sendiri. Dan dikatakan sehingga ke hari ini pihak polis masih tidak tahu apa punca dan sebab kematian si Jeb dan juga kawan-kawan dia. Dan yang lagi menakutkan, kelibat ataupun Pakcik Jali ni tidak dapat ditemui. Dan ingatlah geng puaka, syaitan tidak mengenal usia, tak kenal orang ke apa. Janji selagi tahap keimanan kau tu masih rendah, masih senipis kulit bawang, syaitan akan masih bising lagi perkara-perkara untuk membuatkan korang ni ternoda, terlalai dan terus jatuh ke lembah kemungkaran. Na'udzubillah. Harap kita dijauhkanlah daripada perkara-perkara macam tu. Haha, cerita pun dah habis, nak apa lagi? Kita outro. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Dah habis dah kisah yang sungguh tragis, yang tak pernah disangka-sangka. Seorang gangster yang cukup ganas, yang cukup terkenal, bunuh orang, minum darah, bayar hutang orang, lepas tu kutip balik minta bunga seperti Jeb tu, akhirnya mati juga di tangan Pakcik Jali. Dan Pakcik Jali pun satu hal juga, sanggup belajar ilmu hitam semata-mata untuk membalas dendam. Dia tak reda di atas kematian anak dan juga isteri dia. Tetapi apa pun yang terjadi, aku harap korang dapat pengajaran dan terhibur daripada kisah pada malam ni. Dan jangan lupa kita bakal jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang dengan kisah-kisah yang lebih menarik, yang lebih tragis. Dan ingat, kalau korang ada kisah-kisah yang menarik, korang boleh DM aku. Kalau korang nak join grup Telegram, ada dekat bawah tu, korang join lah, hantarlah cerita seram korang ke apa, dan insyaAllah aku akan kongsikan dalam malam puaka macam biasa. Alright guys, itu saja pada malam ni. Stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Jangan lupa kekal ceria guys. Bye bye. Assalamualaikum.